Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan juri profesional yang sentiasa bersama panji keadilan. Penjaga masa yang sentiasa menepati masa serta sidang penonton sekalian. Budi bahasa amalan mulia. Ya, begitulah bunyinya tajuk pidato saya pada hari ini. Sebelum kata menutur bicara, moleklah kiranya saya mendefinisikan satu persatu tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa budi bahasa membawa maksud tingkah laku atau pertuturan. Maksud perkataan amalan pula ialah sesuatu yang dilakukan sebagai satu kebiasaan. Manakala perkataan mulia membawa maksud tinggi atau terhormat. Oleh itu, dapat saya simpulkan tajuk pidato saya, budi bahasa amalan mulia, sebagai tingkah laku dan pertuturan yang baik menjadi amalan mulia dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Marilah bersama-sama kita menyusuri apakah kepentingan berbudi bahasa yang sepatutnya menjadi amalan masyarakat Malaysia pada hari ini. Sidang penonton sekalian, indikator saya yang pertama, budi bahasa mewujudkan masyarakat penyayang. Pepatah ada menyatakan bahawa yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Pastinya, budi bahasa yang baik melahirkan masyarakat yang penyayang. Siapapun kita, tidak kira tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, seharusnya mengamalkan amalan berbudi bahasa antara satu sama lain dalam kehidupan moden pada hari ini. Contohnya, Sinar Harian bertarikh 5 Oktober 2022 telah melaporkan Puan Nurlina Alawi yang di-Pertua Persatuan Kebajukan Anak Pesakit HIV dan AIDS, Nurul Iman, telah membesarkan anak-anak angkat yang juga penghidap virus HIV dan AIDS sepanjang tempoh 20 tahun. Beliau telah mewakafkan diri, kudrat, masa dan wang tanpa pilih kasih antara anak kandung dan anak-anak angkatnya. Selain itu, sebagai tanda keprihatinan kepada warga emas, pihak kerajaan telah memberi bantuan sebanyak RM500 sebulan kepada mereka untuk melangsungkan kesejahteraan hidup. Jelaslah bahawa amalan berbudi bahasa mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Sidang penonton sekalian, indikator saya yang kedua, berbudi bahasa mewujudkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi pernah berkata, bangsa yang mulia dan terhormat bukan sahaja bangsa yang kaya dengan intelek, tetapi kaya dengan sikap budi bahasa. Pastinya masyarakat yang berbudi bahasa akan saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, warna kulit mahupun agama. Bukan itu sahaja, amalan berbudi bahasa ini akan mendidik masyarakat yang berlainan bangsa dan agama supaya sentiasa menjaga sensitiviti dan perasaan antara satu sama lain sama ada melalui tutur kata atau perlakuan. Contohnya, Harian Metro yang bertarikh 14 Januari 2022 melaporkan kisah seorang wanita berbangsa Cina dengan anak angkatnya yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Meskipun berbeza agama dan bangsa, Puan C tetap prihatin dengan segala keperluan rohana termasuk menghantar rohana untuk ke kelas asas fardu ain dengan menggunakan wangnya sendiri.
Jelaslah di sini amalan berbudi bahasa akan mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza agama, budaya maupun bangsa. Sidang penonton sekalian, indikator saya yang ketiga, bangsa berbudi bahasa, akhlak terpelihara. Kempen budi bahasa yang dilancarkan pada 11 Januari 2005 merupakan agenda kerajaan dalam misi melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Pastinya penerapan nilai budi bahasa yang baik akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setiap tutur kata akan menggambarkan perilaku seseorang. Jika baik tutur katanya, maka akhlak dan perilakunya juga baik. Sebaliknya, jika buruk tutur katanya, maka buruklah akhlaknya. Contohnya, berita RTM bertarikh 9 Jun 2022 telah melaporkan seorang pekerja perkhidmatan kereta kabel Skycap memulangkan wang berjumlah RM34,000 milik seorang pelancong dari Sudan. Pihak kerajaan negeri Kedah berbangga dengan tindakannya dan menyifatkan kejujurannya lebih bernilai daripada wang yang dipulangkan. Jelaslah anak-anak yang diterapkan oleh ibu bapa dengan nilai-nilai budi bahasa yang baik sejak kecil sekaligus akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Tuntasnya, sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa budi bahasa merupakan amalan mulia yang perlu diterapkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Saya percaya sikap budi bahasa ini dapat melahirkan individu yang bersahsiah tinggi serta mempunyai personaliti yang baik. Saya mengakhiri pidato saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Yang kuri itu kendi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.